Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Abdul Hamid, bernombor matriks 2021499484 dan dari kumpulan RAP 120F. Kami akan membentangkan tentang isu-isu yang menghalang Malaysia daripada menjadi sebuah negara bangsa, dan saya akan membentangkan analisa dan perbincangan saya tentang isu pendidikan. Seperti kita sudah sedia maklum, kita sedang menghadapi perkembangan teknologi yang sangat laju, dan perkara ini menyebabkan institusi pendidikan di negara kita juga turut berkembang laju seiring dengan kemajuan teknologi. Hal ini menyebabkan timbulnya isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan merupakan tunjang utama bagi membentuk etika yang bagus sebelum memasuki alam pekerjaan. Negara kita juga mempunyai pelbagai jenis kaum dan agama, jadi ia tidak menjadi suatu kejanggalan jika ada sekolah yang bercampur semua jenis kaum. Berdasarkan Penyata Razak 1996 dan Penyata Rahman Talib 1960, sudah dinyatakan bahawa bagi mencapai matlamat perpaduan, kita haruslah mengikuti 3 asas utama, iaitu mewujudkan sekolah yang sama bagi semua kaum, menjadikan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar yang utama, dan mewujudkan sistem peperiksaan dan kurikulum yang sama corak kebangsaan. Selain itu, sekolah vernacular juga memainkan peranan dalam isu pendidikan, kerana sekolah vernacular menggunakan bahasa ibunda sesebuah kaum itu sebagai bahasa pengantar, di mana ia menjadi suatu kesukaran bagi mereka untuk bergaul sesama mereka semasa di bangku sekolah. Komunikasi merupakan elemen yang penting bagi membentuk keharmonian dan kesefahaman di antara kita. Seterusnya, sasya pelajar juga menjadi satu kepentingan bagi memfokuskan para pelajar tentang adab dan dapat membentuk karakter yang baik mengikut kesesuaian umur, di mana pada usia muda, mereka lebih mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Jadi, dengan adanya pembentukan karakter yang baik, kita dapat mengelakkan pergaduhan atau perpecahan kaum yang menyebabkan keruntuhan bangsa pada masa akan datang. Akhir sekali ialah isu keciciran murid yang tidak lagi menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira. Perkara ini dapat menunjukkan keadaan sebuah negara itu dalam keadaan baik atau tidak. Apabila institusi pendidikan tidak mengambil endah tentang hal ini, maka ia akan memberi impak yang sangat besar kepada negara kita. Negara kita akan menjadi lebih sukar untuk mencapai matlamat dan lebih sukar untuk menjadi sebuah negara bangsa yang bagus. Kini saya akan mengulas tentang cara untuk mengatasi isu-isu yang berlaku. Dengan yang pertama, pihak kerajaan boleh mengetengahkan atau mempromosikan sekolah kebangsaan berbanding sekolah jenis kebangsaan. Selain itu, pihak kerajaan boleh memperbaiki sistem pengajaran di sekolah kebangsaan. Hal ini kerana kebanyakan ibu bapa lebih gemar menghantar anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan Cina kerana sistem pendidikan di sana lebih bagus berbanding sekolah kebangsaan. Yang ketiga, pihak sekolah boleh mengadakan kempen kesedaran kepada para pelajar yang berkait rapat tentang sasya pelajar dengan seronok. Hal ini boleh dilakukan kerana para pelajar lebih tertarik dengan perkara yang seronok untuk diikuti. Seterusnya, memperbanyakkan acara tahunan yang melibatkan semua kaum, dan perkara ini dapat memperbaiki jurang-jurang di antara para pelajar. Dan yang terakhir, pihak ibu bapa juga memainkan peranan penting kerana pendidikan tidak semestinya bermula di sekolah, malah pendidikan juga bermula di rumah, supaya dapat membentuk seseorang yang lebih bagus dari segi etika. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, isu perkauman.
Antara punca ketara yang melibatkan isu perkauman ini ialah politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Contohnya, sewaktu menjalankan aktiviti parti politik, kelihatan sesetengah ahli politik bermain dengan sentimen perkauman dan keagamaan. Sesetengah individu suka membuat kenyataan provokatif dan perbuatan yang boleh menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Konflik ekonomi juga menimbulkan perasaan tidak berpuas hati dan saling mencurigai antara kaum. Seterusnya, cara menangani isu perkauman. Pertama, kita perlulah bersatu padu dalam mengeratkan ikatan perpaduan sesama kaum. Selain itu, kita juga hendaklah mengadakan hubungan yang harmoni di antara rakyatnya, tidak kira agama, bangsa dan adat. Soal keagamaan perlulah dititikberatkan supaya kaum yang berlainan agama dapat melaksanakan keagamaan masing-masing tanpa gangguan dan tidak berasa terkejut. Seterusnya, kita juga hendaklah berusaha dengan media untuk menyelesaikan masalah salah tanggapan, stereotip dan mengeratkan semangat mengubah. Akhir sekali, setiap individu hendaklah memahami satu sama lain dengan lebih mendalam sambil menolak sebarang bentuk sikap tidak toleransi. Tingkah laku sesediri masyarakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Malaysia gagal mencapai tahap negara bangsa. Takrifnya, negara bangsa menunjukkan bahawa rakyat di dalam negara tersebut berkongsi bahasa, budaya dan nilai yang sebelumnya bukanlah ciri negara tersebut. Ia juga dapat ditafsirkan sebagai konsep kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dan menjadi sebuah entiti berdaulat. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang hidup daripada pelbagai kaum dan agama. Oleh itu, tingkah laku sesama rakyat tanpa mengira kaum amat dan penting. Namun, kita juga perlu menitik beratkan tingkah laku antara rakyat dengan pemimpin serta sejarah pembentukan negara. Hal ini kerana apabila terdapat individu yang tidak beradab terhadap sejarah pembentukan negara, maka akan terbentuklah kelompok individu yang tidak beradab yakni biadab terhadap negara. Malahan, mereka juga akan menunjuk kebiadaban mereka terhadap perkara-perkara seperti perlembagaan negara, hak istimewa kaum lain, perbezaan anutan agama dan lain-lain lagi tanpa rasa malu, sesal ataupun bersalah. Inilah perkara yang menyebabkan kita gagal mencapai matlamat merealisasikan negara bangsa. Walaupun hanya segelintir sahaja rakyat yang berperilaku sebegitu, namun bak kata pepatah, kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Di sini telah saya tampilkan dua contoh berkait dengan isu yang sedang kita perbincangkan. Oleh itu, untuk memastikan Malaysia mencapai tahap negara bangsa, setiap pihak perlulah memainkan peranan dalam memperbaiki tingkah laku untuk menjadi ke arah yang lebih positif. Maknanya, media sosial merupakan alternatif yang berkesan dalam mentransformasi kehidupan manusia dan membawa perubahan sosial dalam masyarakat kita. Perkembangan budaya internet dapat membantu menjalin hubungan antara manusia daripada pelbagai etnik, agama dan budaya untuk mengikat kesepaduan sosial dalam kalangan tersebut. Namun, setiap rakyat perlulah menggunakan platform ini dengan berakal budi supaya tidak menimbulkan perbalahan antara kaum. Pihak bertanggungjawab juga perlu mengambil tindakan terhadap akaun atau individu yang menyalahgunakan platform ini dengan bertujuan memecah belahkan hubungan antara masyarakat. Mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, kerajaan mesti bertindak pantas mengikat laman sesawang yang boleh mencetuskan perbalahan kaum. Seterusnya, peranan dari pihak pemimpin adalah dengan menjaga etika peradaban mereka untuk mendapat kehidupan masyarakat yang sejagat. Kerana raja ada raja disembah, raja zalim raja disanggah. Seperti yang diketahui, etika merupakan cabang falsafah yang merangkumi ke-8 betul dan kehidupan baik berkait dengan konsep-konsep moral seperti tanggungjawab, keadilan dan kewajipan. Oleh itu, pemimpin-pemimpin di negara kita perlu menjalankan setiap tanggungjawab dengan penuh keadilan dan saksama tanpa memberatkan mana-mana belah pihak. Assalamualaikum, nama saya Nur Aina binti Kamarul Aifil dari kelas RAP 120-2F. Saya akan membentangkan tentang isu budaya moden yang menjadi salah satu isu yang menghalang Malaysia menuju negara bangsa. Seperti yang kita tahu, era ini
Pada era ini, masyarakat Malaysia sangat senang untuk dipengaruhi oleh budaya baru yang disebarkan melalui dunia digital. Ini disebabkan oleh majoriti masyarakat Malaysia lebih tertarik kepada budaya moden yang didedahkan kepada mereka melalui berbagai platform. Antaranya ialah media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. TikTok adalah salah satu aplikasi yang banyak memberi pengaruh budaya moden kepada masyarakat pada masa kini. Aplikasi ini juga berupaya mempengaruhi generasi muda jika tersalahguna. Sekarang juga kita dapat lihat perubahan kehidupan masyarakat di Malaysia yang sangat terpesun jauh dari adat istiadat mereka sendiri. Sebagai contoh, pada tahun sebelum ini telah wujud baju raya hipster yang telah dianggap mencolok mata kerana ia bertentangan dengan tradisi baju Melayu. Disebabkan oleh keobsesan terhadap trend terkini, mereka sanggup merosakkan budaya turun-temurun. Apa yang lebih membimbangkan adalah jika baju tersebut mendapat sambutan yang banyak baik di Malaysia pada masa itu. Bagi setengah pihak, gaya moden baju Melayu tersebut dianggap lebih segar dan menarik mengikut peredaran zaman, tetapi sebaliknya, jika tidak dikawal, ia dapat menghakis tradisi nenek moyang sedikit demi sedikit. Bukan itu sahaja, malah jika kita tidak membendungnya, berkemungkinan suatu hari nanti generasi muda tidak lagi mengenali tradisi nenek moyang mereka yang sebelumnya. Berbalik kepada maksud negara bangsa itu sendiri adalah untuk menjadikan Malaysia berkongsi satu bahasa, satu budaya, nilai-nilai yang telah wujud sebelumnya. Tetapi jika budaya moden itu datang ke dalam diri rakyat Malaysia, ia akan membuatkan impian menjadikan Malaysia sebuah negara bangsa itu amatlah pudar. Kesimpulannya, kita haruslah mengambil berat tentang isu semasa yang berlaku di negara kita pada masa ini untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Sekian, terima kasih.